Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, dengan pengkhidmatan yang terbaik. Kira aku mumbling lah. Mumble rap lah kan. Dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Dapatkan jadual penerbangan. Penerbangan. Jadual itinerary travelling lah. Correct. Ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, betul. Dan ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok mereka NH Travel Sabah ataupun WhatsApp terus di dalam talian ke talian lah. +6 011 1448484. Dan untuk dapatkan diskaun yang paling padu dan magical, terus dah masukkan kod promosi kod Kinabalu Podcast. Betul. Kinabalu Podcast, kamu dapat promosi yang agak padu dan agak menarik lah. Banyak duit. Diskaun. Car rental ke apa, siapa-siapa yang perlukan car rental, kereta tengah rosak ke apa, boleh pergi NH Travel Sabah. Betul. Dan di talian yang Faizal cakapkan tadi lah. Pangkis adik abang samping jatuh, kakak tolong ikat dulu. Songkok sengit adik lari cari kuih bahulu. Atau senyum kenyit mata nenek naik bulu. Kena kari tumpah atas nasi nenek baru. Malam tiba sana sini bunyi dentam dentung. Meriam bulu sudah sita namun masih bumbung. Ingat ada adik belajarlah dengan tekun. Market exam kasih meletup barulah kelabung. Habis cuti jangan lupa periksa sekali lagi. Balik berasakan bagai tak ingat diri. Hati-hati biar sampai selamat terus ke hati. Jangan tinggal kunci rumah nanti satu hal lagi. Ini lagu Sloka Aidilfitri Hari Raya. Social media kasih viral kongsi untuk semua. Walau raya jauh lagi senyuman lu terkesima. Mood feeling raya tahun depan kita jumpa. Apa-apa kita semua. Come on. Yeah. Jaga sesama ikatan keluarga. Pertaunan sahabat dan saudara. Ayo bersama meraihkan hari raya yang mulia. Bermaaf hey. Let's go. Jaga sesama ikatan keluarga. Hey. Fade out. Yo, what up people? Assalamualaikum. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami di Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Sangat legend. Nah, aku bagi kamu satu music background yang padu jugalah. Kamu semua. Tapi style lo lah di music tadi tu kan. Ya, memang First time saya dengar. Padahal tahun-tahun kita guna. Anyway, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita di raya yang ke-7. Ke-7 bukan ke-9 Saya apa cakap 9 tadi tu. 9 tu ada satu daerah di Indonesia lah kira. Negara jiran. Kerana dia telah menelpon Tuhan lah. Saya sudah Telefon Tuhan Ya, dia telefon Tuhan gila. Apa brand handphone dia guna tu bro? Itulah masalah dia. Dan hari tu aku ada bercerita dengan Zah. Dia bilang kasih masuk dalam grup WhatsApp tu. Ya ampun. Aku sudah nanya, dia bilang. Kamu nanya? Ya. Aku sudah nanya. Dia bilang hari ini. Sudah. Kau pun dah tengok video tu juga. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan sekali lagi saya Faizal. The number one podcast in Sabah. Sangat legend. Dan bertemu kita di season 14 episode yang ke-10. Betul kan ni Kena? 10 ke 11 Saya baru mau cek tapi saya cek betul nanti silap Saya rasa 10 kot. Tidak silap saya lah. Saya rasa 1-0 kot. Ya, 1-0. sebab macam 8-9 last time tu. Macam kita sudah coming to the end of the season 14. Kita mau masuk season 15. Sudah gila babinya. Tahun ke berapa sudah? 9 lah. 9 bukan the on special episode ke, yang long episode kan? Iya. Oh iya sorry. So betul 10 betul. 10 10. Dan masih vibe raya ni. Apa cerita Raya Azal? Raya tahun ni saya buat agak sederhana sikit. Okay, maksud dia sederhana tu sederhana lagi sikit lagi. Boleh satu yang sederhana dan sikit tu. Okay. Tahun ni saya tidak pakai lengkap. Saya beli kurta tahun ni. So saya kata sederhana lah. Pasal baju pasal baju. Tapi kita sebelum raya tu kan, sebenarnya kita dapat 500 kan. Tahun 500 tu saya tukar pergi duit 1 ringgit 500. Hari pertama tu juga habis. Saya tidak terasa 10 sen pun. Kau bagi-bagi anu lah. Saya dapat 500 tu kan. Duit raya lah. Mula-mula saya risau je tiada duit raya tahun ni. Tiba-tiba dapat 500 selamat. Selesai. Ya, sebab anak buah ramai. Orang ramai kan. Sebelah wife pun ramai. Berapa juga. paling banyak kau punya dalam satu sampul? Paling banyak letak RM10. Okey, paling sikit? Paling sikit RM2 kan. Nice. Kalau RM1 orang dah dapat anu sudah. Mula-mula RM1. Oh ya. Tapi saya pernah bagi tahun lepas punya. Dia buka depan aku bro. RM1 pacik. Alamak.
Aku pun begitu. Sidan bilang kita paling rendah sama juga 10 dan paling rendah RM2 RM2 juga. kan? Ya. Kira standard lah. Ya. Kira skinny tunggu-tunggulah kan sebab dia belum kahwin. Kalau skinny sudah kahwin terpaksa RM2 kan. Bukan. Dia boleh terima lagi nih. Masa tu bukan RM2 sekarang ni dia boleh terima lagi. Kamu sekarang ni bagi saya boleh terima lagi RM10. Betul juga RM10. Nanti aku buka depan-depan. RM2 ya. RM2 ya. Aku mau cerita satu pengalaman aku Okay. baru-baru ni aku dipanggil Wow, ni beraya. best dengar ni. Kasih. Aku sedikit terkesan sedikit. Terkilat. Okay. Jadi aku datang lah. Ini saudara-saudara marah lah. Kita jangan sebut lah mana tahu dia dengar di podcast. Tapi dia memang kalau kau dengar di podcast, this is some education for you juga lah, cousin. Because cousin. alamat tersebut. To mention. Anyway, ini cousin. Jemputlah, lama dah jumpa apa semua kan. Jadi kami pun membesar sama-sama apa semua. Ada kawan-kawan lain pun membesar sama-sama. Jemputlah beberapa kawan yang memang kira the age lebih kurang sama age lah dulu. Jadi bila saya sampai tu kan, aku pakai baju aku yang hijau kah? I think yang hijau yang Hari tu campur bulu tu kan. Baju Melayu. Bukan. Sebab aku pakai sweater je. Sebab aku pakai motor. Helmet pun aku nak pakai. Aku selalu dekat sangat kan. Baju Cookie Monster. Ya. Cookie Monster lah. So aku sampai terus dia bilang, "Wih." Aku duduk terus bilang, "Wih, doh. Besar juga perut kau ni. Besar juga." Besar. Berhabis kau tutup pun nampak juga besar perut kau, dia bilang. Sial. Dia terus dia lantak ke perut Dia lantak terus perut aku. Aduh. Tapi kamu kena ingat, ini Ricardo. You're talking about Ricardo. And then macam mana respon Aku kalau daripada dia kau? tagap, dia sacok, dia sado, aku pun diam-diam. Alah, bukan macam kau hebat gini-gini kan. Tapi dia leher pun tiada. Alamak. Bagus lagi skinny, ada build lagi. Habis Ken Badan juga dia kena. bulat. Tapi kejap dok, Ken ada leher kah? Ada. Saya bukan babi. Babi pandai bercakap. Tapi so aku swing dia balik dengan satu line lah. Aku bilang, Okay. Kau panggil dia babi. Dah. Dah apalah. Aku bilang, dah apalah. Aku bilang, sebab sekali kau dengan datang aku bilang, aku satu je aku mau aku dah sebut nama. Aku bilang aku mau kau ni minggu depan aku stok kawan-kawan aku tu ya, kawan-kawan dia juga. Aku bilang tahun depan, aku bilang Ryan tahun depan aku make sure si anu ni, aku sinama lah si Ali lah. Li, aku tengok kau ni tahun depan, nanti aku mau tengok kau punya, aku pastikan aku dapat tengok kau punya leher tahun depan. Aku bilang aku swing dia balik. Apa dia bilang? Padu kau bagi padu. Dia bilang, aku sudah ini. Dia bilang mengecil sudah ini. Dulu lagi teruk ni, dia bilang. So aku bilang, dalam hati aku dan di sini aku bersuara kalau dia dengar di podcast lah. Apa boleh buat lah oleh ini adalah podcast, ini adalah education untuk berjaga-jaga mulut di mana-mana lah. Yalah. Jagalah mulut anda walau anda di mana. Ya, kau cermin dulu. Ini sama macam Netanyahu. Sekarang playing victim. Dia playing victim terus lah. Playing victim lah sekarang kan, sebab dia serang-serang boleh pula. Bila Iran serang sudah gegar. Apa orang panggil ni? Kuyak. Tapi selalu gini bro, bila seorang yang selalu jumpa lah orang yang suka berlawak, kadang-kadang lawak dia pedas ni kan. Bila kita lawak kembali dengan dia cepat terasa sebenarnya. Terasa kan? Ramai macam tu lah. Ya, kecuali betul. kita bertiga ni lah. Macam mana lah pun steady. Terutama Skin, kasih kita timbak dia. Steady ya. Tapi aku rasa di luar Skin memaki ni. Aduh bas. Tapi kita bukan bertiga pada malam ini. Bukan bertiga malam ni. Kita bukan bertiga pada malam ni. Kita anggap guest lah untuk malam ni. Kita bukan mau terima. Kita mau cerita pasal pengalaman perantauan ni, bekerja di perantauan. Sebab Faizal pun pernah juga dulu. Pernah juga. 5 tahun berada di Kuala Lumpur. 3 tahun. Kenny pun pernah berada di New Zealand, di Kuching. Lagi jauh. Dicek itu tidak. Itu bukan bekerja, itu berjalan. Kita punya guest ni ada leher kah? Ada. Dan sudah bergelar bapa. Ya. Tahniah. Kita bersama dengan Saiful Izwan. Iya, silakan kenalkan diri brother. Saiful Izwan, silakan perkenalkan diri anda, Saiful Izwan. Okey. Terima kasih. Suara radio. Suara radio. Terima kasih kepada Kinabalu Podcast kerana manggil saya untuk menceritakan pengalaman yang pahit duka. Pahit duka. Liku-liku kehidupan sepanjang berada di Sabah. Ini kau rehearse 5 minit yang tadi kan? Sudah macam baru tadi. Macam sudah ready kau ni kan? Macam ready sudah.
Sebab Emilia Anderson pernah jemput saya. Sudah. Bukan sembang. World peace. Studio sembang siap. Emilia jemput dia untuk jadi fotografer. Ya. Tapi saya reject. Oh iya. Tapi saya reject. Saya reject sebab saya perlu membakti di bumi Sabah. Oh, Sebenarnya dia reject buat apa? Sebab Pini nak bagi. Itu poin dia. Apa Emilia Henderson? Kau janganlah pergi bang. Nak boleh. Nanti lain kau tengok nanti. Lain kau tengok. Dia tengok apa Ken? Tengok apa? Tengok muka. Saya tak tengok muka dia. Jadi saya pandang bawah je. pandang. Jap. Bagian bawahnya saja. No. Bukan bahaya. Kau pandang lantai saja lah. Saya pandang lantai je. Saya jaga mata. Okey, Saiful Izwan cerita sikit. Saiful Izwan dari mana ni Saiful Izwan? Berasal dari mana ni? Saya berasal daripada bumi Perak. Orang Perak. Orang Perak. Lain bumi kita sama dia kan? Bumi Perak. Dia langit sama, bumi lain. Darat lain. Okey. Ya, di Taiping Perak. Taiping Perak kan? Taiping Perak. Untuk makluman Kenny dan Faizal, mungkin kita atau pendengar lah ya, mungkin kita banyak Singaporean yang tidak faham konsep utara, selatan, barat, timur ni di Semenanjung ni. Ya saya. Di Taiping Perak ni dia berada di utara sudah. Di hujung sudah yang mau masuk pergi Kedah ke Penang. Ke Penang sudah. Bukit Mertajam sana sudah. So maksudnya macam kalau tidak faham kenapa orang Perak tu boleh berbahasa keutaraan sudah macam Izwan dia macam banyak utara dah. Sebab dari utara. Sebab Perak ni banyak tempat. So macam saya belah Taiping kan. Belah Taiping ni dia lebih kepada belah Kedah. Penang ni. Tapi kalau belah Perak ni yang tengah-tengah ni dia cakap ada Robber ni. Parit kan. Aku dah lost. Lost terus Betul. So ada beberapa. Jadi kalau pendengar mau faham konsep dia berasal daripada utara Perak lah, berdekatan dengan utara dengan Penang sudah lah. Dengan Penang. So dan untuk makluman juga bahasa orang-orang utara ni dia banyak pakai baku-baku juga. Dia tidak sangat. Dia utara tetap bunyi R tu jelas betul lah kan. Tapi kita mau tanya dia satu benda dalam, jangan tipu Izwan. Macam mana sebut pelir dalam bahasa utara? Okey. Macam mana sebut? Cuba sebut biji pelir. Okey, kita dengar. Macam mana biji pelir mau disebut? Pelir. Pelir. P-E-L-I-R. Bukan. P-E-L-I-A-Q. Pilia. Biji pelir. Cuba sebut. Bunyi sikit. Pelir. Hui, special siap. Okey. Kejap. Okey. Kalau kita berasa pelik. Pelik Pelik. Biji pelik besar. No. Itu yang kita dapat membezakan orang lain, orang luar kan. Orang luar cakap kata pelik, kata pelik orang tu lain kan. Bukan kan. Kalau pelik kan. Pelik je. Macam tu lah. Jadi kalau sampai di immigration Perak dia tanya tu. Tidaklah. Mana ada immigration macam tu? Dalam Malaysia juga. Dia mau pastikan yang ni orang mana ni? Kau orang mana? Cuba sebut ni. Jap. Tak boleh buat dah. Okey, ada satu cerita lah. Cuba. Jadi dia ni konon, dia ni pelarian daripada Zamboanga lah. Zamboanga? Ya. Okey. Daripada Basilan lah. Belum start sudah sekejap. Jangan lu bising Sabar, dan putung sabar. aku aja, putung Okey. Jadi cerita dia ni, dia ni orang suruh orang buat operasi besar-besaran, tangkap orang-orang yang tiada IC pendatang ni lah. Okey. So dia orang kena suruh baris suruh semua kan. Jadi polis suruh tak janu. Dia suruh kau sebut sekarang, dia bilang telur, dia bilang. Talul. Okey, naik, dia bilang. Naik terus. Yang satu naik. Okey. Telur naik. Naik juga. Terus dia berlatih lah, dia bilang. Sampai 45 lagi 2 orang lepas dia semua masuk di atas. Semua naik atas. Dia telur. Sekali sampai 4 dia. Kau sebut. Jap. Tukarlah. Kau sebut galpu. Naik. Yang dia berlatih telur. Sekali kena suruh sebut galpu. Galpu. Macam saya tahu
negara mana Okey, jangan sebutlah. Kita itu sekadar mana saja. Roh. Kita sebagai hiburan di sepanjang hari raya ni. Ya, betul. Jadi Izwan macam mana? Izwan hari tu ada balik ke beraya? Balik. Okey. So, jadi sepanjang perjalanan tu mengambil masa yang sangat panjang. Sangat panjang lah. Maksudnya di jalan raya ke ataupun di mana? Atau di udara? Dia macam macam mana? Traffic jam di udara. Ya. Dia macam ada traffic light dia. Kau ni kena pilih. Sekejap. Okey, kita rewind balik. Kita rewind balik. Okay. Izwan ni bertugas sebagai guru di Sabah lah, di Kota Marudu ni. Betul. Seorang cikgu sebenarnya. Seorang cikgu dan baru berposting sudah berapa lama di Kota Marudu? Tahun 2022 ke? Okay, sudah masuk maksudnya kedua tahun kedua lah. Tahun ketiga sudah. Tahun ketiga. Di tahun ketiga sudah dan dia juga berkahwin sepanjang masa dia sudah pindah sini. Masa dia pergi sini sudah bertunang. Dan dia berkahwin pada dia sudah di sini. Macam lepas tu dia beranak. Dia beranak. Siapa yang beranak? Okey. Dia bersalin lah, isteri dia bersalin juga dalam keadaan dia di sini. Ya, betul. Tapi dia telah hantar wife dia untuk bersalin di sana lah, di kampung lah. Jadi ceritanya ni dia berpisah dengan keluarga lah. Ya, betul. Jadi soalan saya. Ya, betul. Yang di luar tadi aku soal tu gila. Bodoh. Tidak. Itu of course. Okey. Apa perasaan Izwan pertama kali menjejak kaki di Sabah ni? Itu kita mau dengar. Adakah kau macam sabarlah, kenapa dapat Sabah ni, tidak mau menolak ke atau macam mana? Okay. First kali dapat tu yang saya semak tu kan, pendapatan tu. Okay. Saya tutup skrin. Tutup skrin. Alamak. Saya tutup skrin. Bila tutup skrin tu, saya buka satu sikit. Pap. Sabah. JPN Sabah. Tepuk dahi. Okey. Sebelum tu belum pernah sampai Sabah? Belum. Okey. Lepas tu turun lagi. SK Kota Marudu. Kat mana ni? Kat mana ni? Aduh, lagilah lepas tu. Hutan ke? Ada mall ke? Sebab tak pernah ni. Sucung. First time kan? Mocen. Lepas tu beritahu ibu kan. Orang pertama ibu lah tahu. Beritahu ibu dulu. Ibu, ni Acik dapat Sabah kan. Sebab saya nombor 2 kan. Acik dapat Sabah kan. Hang biar betul kata. Keluar Perak ni pasal apa dapat Sabah kita mana nak tahu dia pun limpak sana nak buat macam mana kan. Betul cakap. Nak pi tak mau pi. Lepas tu dia fikir dalam seminggu dia bagi masa dalam 2 minggu. Dok fikir ke dok pelnyak? Fikir. Saya dah fikir. Saya berfikir macam biar logat utara ya. Okey. Bila saya fikir balik kata, aku ni adalah salah seorang yang tergolong dalam 18,000 pengambilan one off. So jadi kalau aku tolak benda ni, mungkin kau one off je terus tak mungkin aku go on. Mungkin aku go on. Sebab dalam ramai yang application lebih kurang saya dapat maklumat lebih kurang dalam 500,000 kali tu. Betul. Sebab time 2021 tu hampir 700k pengangguran. Sebab PKP kan. Ya betul. So jadi aku kena pergi. Walaupun berderai air mata jantan ni. Sebab tak pernah sampai, tak pernah jejak. So once saya beli tiket, dan terus terbang. Hari Khamis, hari Jumaat, hari Khamis saya dapat maklumat. Hari Sabtu saya terbang. Sampai-sampai dengan 2 lagi saya tak tahu nak duduk kat mana. Aduh, masih belum tahu apa-apa ni. Tak tahu. Lepas tu nasib baiklah ada orang kampung di KK, di Kinarut. Masa tu alhamdulillah. Jadi, dia cikgu juga? tidak. Bukan? Ya. Okay. Dia jadi dalam government juga. Dalam government. So jadi saya stay di rumah dia. Lepas tu dia lah hantar ke saya Kota Marudu. First saya landing First saya landing, saya keluar, inikah Kota Kinabalu? First time Saya ingat macam pekan kecil je. Sekali saya tengok, begitu. Begitu je bandanya. Sebab dia macam kalau dia diperok perok ni kira macam kejutan betul. So jadi macam
ini ke Kota Kinabalu. Itu baru sampai di Kota Kinabalu, belum di Kota Marudu. Belum. Okey. First impression bila sampai keluar airport tu cakap, dengan panas dia. Kau kan. Kau kata. Lepas tu dengan aku ni nak pergi dengan bawa 2 luggage. Aku tak tahu nak duduk mana. Kat Kota Marudu tu aku tak tahu hutan ke apa. Di boat ke. So jadi nasib baiklah ada pakcik tu. Dia panggil pakcik lah sebab orang kampung kan. Dia lah bawa ke Kota Marudu. Punyalah jauh. Lepas tu jalan jauh. Dia punya sebab bahasa Sabah tu bakal keluar sudah. Punyalah jauh. Nak merentasi si bukit-bukit Kelawat tu. Lepas tu turun bengkok-bengkok lagi. Lobang lagi. Oh, sampai Kota Belud. Sampai. Belum camp. Baru KB. Sialah. Terus kata Zul, masa tu dia sampai itu sudah ada slogan Sabah Maju Jaya ke masa tu? Sudah. Sudah. Lepas tu saya baru terfikir. Sabah Maju Jaya tapi jalan. Alamak. Itu first lah. First impression First lah. So sampai dia Kota Marudu kata, ini pekan ke bandar ke apa ke kampung ke? Kata okey lah, tak apalah. Nasib baiklah ada kawan saya yang tak kenal pun. Saya kenal dalam Telegram. Sama-sama agak pengambilan. Okey. Si baik dia dapat Kota Marudu juga. Dia dapat Kota Marudu juga. Okey. So jadi saya tanya dia, boleh tak aku nak tumpang rumah kau? Dia kata boleh. Pul, nak tumpang tapi ruang tamu je lah. Tak apalah. Asal ada cakap Buat masa ni. buat masa. Aku masa tu dia dah posting dulu ke apa? dia posting dulu. Dia posting bulan 3, saya posting bulan 4. Saya lambat sikit sebab ada masalah sikit kan. Jadi masa tu saya contact dia. Cakap boleh tak aku nak stay rumah kau kejap je. Dalam 2-3 bulan macam tu. Sementara aku nak sekejap 2-3 bulan. Ruang tamu parah. Ini parah ni. Aku ingat rumah besar. Rupanya sekali ruang tamu dia besar kemah je 10 kali 10. Sialah. So jadi saya just muat satu toto. Dengan kat tepi tu ada dua luggage aku. Lepas tu kat situlah tempat solat, kat situlah tempat makan, kat situlah tempat study. Tapi alhamdulillah syukurlah. Syukur. Adakah kamu hampa tidak nampak rumah atas pokok? Tidak. Memangnya. Rumah atas pokok. So, biasanya saya cerita lah kan. Sorry to cut you. Ada kawan nih. Dia posting juga sini. Sama date dengan saya 2014. Tapi saya bukan cigu lah. Saya office lah. Dia cigu. Kira cover lah kan. Iyalah Ken. Kau tahu apa dia buat? Dia fikir ni semua hutan lah. Macam kau fikir juga. Tapi dia take it literally. So dia ambil apa ni, dia bawalah segala tin sardin, susu junjung. Dia bawanya juga 2 tin dia bawa. Dia fikir tiada. Nescafe, Indo Cafe tu 2 pack dia bawa. Dia bawa juga. Maggi bawa. Sekali sampai sini ada survey. Bukan survey. Dia tengok Surya Sabah. Tapi dia masih lagi skeptical lah. Sebab saya posting bukan sini. Saya posting di mana tu, dia bilang Kelabakan ke apa tu. Dia sampai sana. Ni mesti hutan ni, dia bilang. Mesti atas pokok ni tinggal. Dia cakap begitu dengan saya. Saya bilang pelan-pelan lah kau. Memang di atas pokok tu ada lift lah. Sampai di sana kan punya lah, dia lega. Yelah, mana lah ada rumah atas pokok. Zaman sekarang kalau kamu jumpa rumah atas pokok, semuanya dia punya kos untuk buat bukan kaling-kaling tau. Kaya sih yang ada. Sebab harga kayu sekarang melebihi harga konkrit. Betul. Yes. Jangan main-main. Cuma kalau tidak di atas kayu, satu je persoalan aku lah. Dia punya manual dari mana? Dia akan jatuh ke pelupuk. Dia buat lubang terus jatuh ke bawah menjadi baja. Ataupun dia buat proper. Dia mencontohi burung. Satu lagi. First saya nak lapor diri. Ini satu kejadian. Di mana? Lapor diri masa tu di mana? Sekolah atau PPD? Di sekolah. Sekolah. Masa pergi tu saya tanya kawan saya, kau pergi sekolah pukul berapa? Cakap aku dalam pukul 6.30 tu aku pergi lah. Kawan tu bagi tahu. Ni tak tahu ni kan. Saya pergi sekolah pukul 5. 5 pagi? 5 pagi 5.30.
Kau pergi? Ya. Kau tersilap ke apa? Bukan. Sebab saya ingat sebab pukul 6.30 kan dah cerah kan. Mungkin pentadbir datang awal kot. Sekali Seorang saya 1 jam saya tunggu dekat pejabat. Mana pentadbir Jadi kau sampai di sekolah di pejabat tu pukul 5. 5.30 saya sampai. 5.30 pukul 5 saya siap-siap apa semua kan. Subuh apa semua. Lepas tu pukul 5.30 saya naik motor pergi. Masa tu nasib baik ada kawan juga bagi motor. 5.30 saya pergi. Kata, "Ai, Masa kau sampai tu Guard tidak heran. Guard saya tanya, nak parking kat mana?" Oh masa tu. Jadi lepas tu dia cakap tak boleh parking depan tu sebab depan tu pentadbir parking. Padahal saya motor je. Motor yang masa tu. Saya motor je. Dan sekali saya parking belakang sekolah. Oh jauh. Yang dekat Padang mungkin. Lepas tu pula saya ni kejutan budaya kan sebab selalu nampak kucing je di pinggir jalan tapi ini anjing. Anjing tu ikut saya sampai pejabat. Ada escort. Aku kata si anjing ni bila halau dia tak mau pergi, dia ikut je sampai kita betul. Nasib baik lah ada cleaner tu. Cleaner. Dia tolong halau. Dia tolong halau. Dia ni cikgu baru ke? Ya. Kat mana pejabat ni dia tunjuk itu. Okeylah. Tapi 5.30 lah. Masa sampai sini dulu terus dapat pengangkutan ke apa? Kawan ada ekstra kereta ke, motor ke apa? Itu pun nasib baik depan rumah tu. Okey. Masa saya sampai tu lagi seminggu nak raya. Ni raya 2 tahun lepas lah. Raya 2022 tu minggu keempat sebelum cuti raya. Saya posting. Saya minta kat GB kata tak boleh sebab nak kena settle down apa semua. Nak settle down kan. So kena lapor diri juga. So tak apalah saya pergi. Lepas tu masa minggu saya nak balik raya tu kebetulan depan rumah tu pun dia nak balik raya juga. So sambil-sambil tu dia sendiri yang offer. Pul, kalau nak pakai motor pakai lah. Oh baik. Siapa nama kawan tu sebut sikit? Ustaz Saiful. Hampir sama nama. Hampir. Tapi ini bukan ustaz lah yang ni. Saya ustaz jugalah. Ustaz jugalah. Ustaz untuk isteri. Isteri satu bukan dua? Satu okey. Satu. Kita jangan main. Bakalnya sini. Yang kedua nanti jangan. Janganlah bang. Setakat ni satu. Aku cerita pasal kenderaan bukan apa. Sebab kalau pergi Sabah ni, kita ada satu travelling agency ataupun satu car rental yang paling padu di Sabah ni. Betul. Punya segue ya. Betul. Sebab di Sabah ni dia orang paling dominan dan paling prominent dan paling promising lah. Ya betul. Dan memang trusted sangat dan bukan saja promising macam mana. Betul. Apabila kamu pakai servis dia sangat tip top dan sangat bagus, kamu pergilah NH Travel Sabah. NH Travel Sabah ni ada car rental, dia orang ada buat package percutian, dia orang buat penerbangan semua pun dia orang boleh atur itinerary kamu ataupun jadual perjalanan pun dia orang akan boleh atur juga. Betul. Dan kamu akan dapat diskaun yang padu dengan menggunakan kod Kinabalu Podcast. Cari dong di TikTok, di social media dong semua NH Travel Sabah. Betul. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan pengkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Kalau kamu baru posting dan tiada jiran-jiran yang sebaik Cikgu Saiful di sini, tidak jumpa motor, tidak jumpa kereta, solusinya dapatkanlah dari NH Travel Sabah. Betul. Dan dapatkan juga kalau kamu tidak posting, kamu pergi bercuti, dapatkan jadual perjalanan di ke negeri di bawah Bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah, hinggalah bukan posting tapi pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Betul. Jadi untuk lebih detail kamu boleh ikuti mereka di IG, Facebook ataupun TikTok. Mereka itu NH Travel Sabah atau terus WhatsApp je ke +6 011 1644 8484. Jangan lupa kod promosi kami Kinabalu Podcast untuk dapatkan perks-perks yang hebat dan padu dan mantap dan mantul dan mantui dan segala-galanya dengan NH Travel Sabah. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Yes. Hi everyone, I'm Boss James. You are listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah.